Kenapa anggota tentera ni muda-muda dah bersara? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku Fakin Tokai. Welcome to my channel. Kita sembang santai cerita tentang tentera. Korang semua apa khabar? Aku harap korang berada dalam keadaan baik. Kepada yang kali pertama sampai ke channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Untuk makluman korang, aku seorang pesara tentera. Jadi aku kongsikan cerita-cerita tentang tentera. Kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe. Yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Baik. Jadi dalam banyak-banyak video aku, memang akan ada orang yang tertanya, kenapa nampak muda lagi tapi dah bersara? Jadi dalam video kali ini, aku akan jelaskan kenapa ramai anggota tentera yang muda-muda dah bersara. Tapi terlebih dulu aku nak ucapkan terima kasih lah yang cakap aku nampak muda tu kan. Aku doakan korang pun kekal awet muda dan dipanjangkan umur, murah rezeki. Amin. Okey. Aku akan ceritakan secara ringkas. Aku tak nak sebutlah kan pasal peraturan-peraturan dalam tentera, sebab kalau yang di luar tentera tu korang bukan ada akses pun kepada benda tu. Baik aku ceritakan secara layman punya term, maknanya bahasa yang korang mudah faham lah. Pertama sekali, bila kau masuk dalam tentera ni, tak kira kau pegawai ataupun lain-lain pangkat, apabila kau angkat sumpah cop 10 jari lah kita katakan. Dalam tentera ni bila kau cop 10 jari tu, boleh dikatakan itulah bermulanya kau sebagai seorang anggota tentera. Jadi daripada kau start cop 10 jari tu, kau sah jadi anggota tentera tu, tak kira kau pegawai ke, ada pangkat ke, kau akan berkhidmat selama 10 tahun. Confirm kontrak sekarang punya zaman sekarang ni, kontrak kau adalah 10 tahun. Jadi kau hanya perlu berkhidmat 10 tahun berbanding dengan kaki tangan kerajaan yang lain. Kaki tangan kerajaan yang lain, kontrak dia lain, ataupun yang dah dapat tetap, dia akan bersara zaman sekarang ni 60-an. Dulu 55 jadi 57, 58, 60. Macam tentera tak, dia kau tak akan dapat 60 terus automatik, tak. Untuk level pertama ni, sebaik saja kau masuk tentera, cop jari, angkat sumpah, kau berkhidmat 10 tahun on paper, kau akan dapat TTP. TTP ni dipanggil tarikh tamat perkhidmatan. Biasanya 10 tahun daripada tarikh kau masuk perkhidmatan. Next aku cerita yang anggota lain-lain pangkat dulu. Untuk lain-lain pangkat, bila kita dah capai satu tempoh yang menghampiri tarikh pesaran kita 10 tahun tu, kau boleh mohon untuk menyambung ataupun boleh mohon untuk menamatkan perkhidmatan. Bila kau mohon untuk menyambung, kau boleh sambung 3 tahun, 3 tahun. Adalah tempoh-tempoh dia, kau boleh sambung sampai 21. Dia tak ada kau terus sambung daripada 10 ke 21, tak. Dia ada tempoh dia, 3 tahun, nanti jadi 15, lepas tu 18, 21. Aku ulang sekali lagi. Asalnya kau 10, lepas tu kau boleh buat 13, kau boleh buat 15, sambung lagi 18 dan 21, lepas tu kau boleh pencen. Boleh lebih tak daripada 21 tahun? Boleh, tapi tak ramai. Ada peruntukan yang membolehkan seorang anggota lain-lain pangkat tu berkhidmat melebihi 21 tahun. Tapi aku tak payah ceritalah, aku cakap dah tadi, aku nak terangkan secara mudah. Jadi tiap-tiap kali kau menghampiri TTP kau, yang asalnya 10 tahun TTP kau, jadi kau sambung TTP kau 13 tahun daripada tarikh asal kau masuk tentera. Lepas tu dia makin injak lah. Setiap kali nak cecah 13 tahun, kau pun buat proses permohonan menyambung perkhidmatan apa semua kan. Kau sambung lah 15, jadi 18, jadi 21, kau pun layak pencen. Pencen lah, dapat bulan-bulan kan bayaran pencen. Macam kaki tangan awam yang ada pencen tu. Jadi kau bayangkan, setelah 21 perkhidmatan kau layak pencen. Kau ambil SPM umur 17, guna result SPM kau masuk tentera umur 18 kan. Bila kau tengok iklan masuk tentera tu, umur mestilah 18 pada tarikh bla bla bla, kau pun ikut peraturan tu waktu kau masuk. Jadi waktu kau masuk tu, kita boleh anggap umur kau 18. 18 tambah 21, 21 tahun perkhidmatan tu lah 39. 39 tahun kau dah pencen tentera. Muda tak muda? Muda lah, belum 40 dah
pencen. Bila orang sebut pencen ni, ada satu tanggapan orang pencen ni orang tua, tapi bukan untuk anggota tentera. 21 tahun dah pencen, belum pun umur 40 tahun. Tapi ada juga yang masuk askar lewat sikit kan. Kalau korang tengok iklan, umur di bawah 25, maknanya umur 24 pun masuk. Kalau yang umur 24 tambah 21, umur 45 baru pencen. Still muda kan untuk orang pencen. Itu yang bekerja sampai pencen. Macam mana yang bekerja 10 tahun je? Hampir 10 tahun dia pun tak nak sambung. Dia hantar permohonan untuk bersara daripada perkhidmatan. Masuk kerja, masuk askar umur 18. Pada time umur 28 dah cukup 10 tahun perkhidmatan, tak nak sambung, bersara tanpa pencen pada umur 28. Mudah lah. Bila mengaku bersara tentera, betul lah dah bersara. Perkhidmatan 10 tahun. Untuk pegawai pun hampir sama. Mula-mula masuk 10 tahun dipanggil tauliah jangka pendek. Tauliah jangka pendek ni ada perbezaan sikit. Sebab aku dipahamkan dulu Air Force untuk engineering dia terus pergi 13 tahun. Maknanya kau cop jari tu, kalau kau satu batch dengan kawan kau yang ni officer kita cerita pasal pegawai pula. Untuk Air Force aku dipahamkan kalau satu squad yang engineering 13 tahun terus kontrak dia, yang non engineering 10 tahun dulu. Tapi kau dapat TJP lah. TJP tauliah jangka pendek. Tauliah jangka pendek ni 10 tahun, 13 tahun. Bila kau dalam perkhidmatan, mungkin kau di offer tauliah tetap lebih awal. Maknanya belum kau cecah. Kadang-kadang ada orang yang dah hadir kursus-kursus yang bagus kan, yang hantar ke luar negeri, kursus-kursus pembiayaan tinggi, perkhidmatan kau baik, macam-macam lah. Benda-benda positif kau ditawarkan untuk tauliah tetap sepanjang kau berkhidmat tauliah jangka pendek tu lah. Bila kau dah sign tauliah tetap, kau akan masuk skim pencen. Skim pencen ni dia tak menetapkan lagi bahawa kau pergi sampai 60 tahun. Sebab bila kau masuk skim pencen untuk pegawai, persaraan adalah berdasarkan pangkat dan umur. Dia ada sebut pangkat sekian-sekian boleh bersara pada umur sekian-sekian. Bila kau cecah pangkat tertentu, baru kau boleh berkhidmat sampai umur 60 tahun. Sebelum kau sampai umur wajib, dia panggil bersara wajib, kau boleh mohon untuk pencen pilihan. Asalkan kau dah cecah perkhidmatan 21 tahun. Maknanya bila cecah saja 21 tahun, tapi pangkat kau ni membenarkan kau bekerja sampai 55 tahun. Kau ada pilihan lah untuk kau minta pencen pilihan ataupun kau bekerja sampai tarikh bersara wajib lah kita panggil. Bersara wajib tu pencen jugalah. Ada pencen lah. Cuma berbeza dia jumlah pencen yang kau terima. Kau bersara cukup-cukup 21 tahun, elok kau layak untuk menerima pencen, kau mohon untuk bersara, kau bersara dengan pencen lah. Tapi tak banyak lah jumlah pencen dia sebab kau pencen awal. Tapi kalau kau berkhidmat sampai tarikh bersara wajib, pencen kau maksimum lah ikut peruntukan yang sedia ada lah. Jadi samalah macam kategori LLP tadi, pegawai pun lepas 10 tahun ada yang tak menyambung tauliah jangka pendek dia 3 tahun, ataupun dia tak sambung ke tauliah tetap, jadi dia bersara lah. Jadi samalah bila kau dah lepas 10 tahun, berapa sangat umur kau waktu bersara kan. Cuma bila pegawai ni sebab banyak yang masuk dulu diploma dengan ijazah, jadi umur dia ada nampak ni sikit lah, orang kata apa, tua sikit daripada dari pangkat yang masuk SPM kan. Bila masuk SPM kau masih boleh masuk umur 18. Kalau kau nak masuk pakai ijazah, kau dah belajar, habis belajar 4-5 tahun dah. Jadi kalau sama-sama berkhidmat 10 tahun pun, yang pegawai ni nampak lebih lama sikit lah dia punya usia tu kan. Jadi itulah sebab kenapa ramai pesara tentera ni nampak muda-muda. Kat kampung pun ramai kan, tu berhenti askar tu, kita cakap muda lagi dah berhenti. Sebab peruntukan perkhidmatan membenarkan anggota tentera ni bersara pada usia muda. Jadi secara ringkasnya itulah sebab kenapa ramai yang anggota tentera yang bersara ni nampak muda-muda. Aku terangkan dalam bahasa yang mudah korang faham lah kan, sebab korang bukan anggota tentera. Tak perlulah buat keluar pemat itu, pemat ini. Pemat ni PMAT, Perintah Majlis Angkatan Tentera. Adalah dia sebut peruntukan ni boleh bersara macam ni, peruntukan nombor sekian-sekian bersara macam ni. Itu terlalu detail. Buka pun
yang dalam askar pun ramai tak baca, tak faham, takkan nak cerita kat korang kan. Jadi aku harap penerangan aku kali ni dapat memberi penjelasan kepada isu kenapa ramai pesara tentera ni nampak muda-muda. Jika korang ada sebarang pandangan atau persoalan, korang boleh tagkan di ruangan komen. InsyaAllah aku akan cuba jawab dengan sebaik mungkin. Sampai di sini saja video aku untuk kali ini. Sekali lagi kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe. Kita jumpa lagi di dalam video akan datang. Aku Fakir Tokai, terima kasih. Assalamualaikum.